Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Syah Raizan YouTube channel. Memandangkan subscriber aku hampir mencecah 50,000 orang subscriber. So menjelang 50,000 subscriber nanti aku akan buat sedikit giveaway untuk subscriber Syah Raizan YouTube channel. Jadi memandangkan aku punya IG pun dah hampir 10,000 follower. Jadi aku akan buat giveaway sekiranya IG aku mencecah 10,000 subscriber dan YouTube aku mencecah 50,000 subscriber. Macam manakah cara untuk mendapat giveaway daripada Syah Raizan? Follow sahaja step yang aku akan tunjuk sebentar lagi. Alright. Okay, caranya senang sahaja. Korang buka korang punya YouTube, kemudian korang search Syah Raizan sampai jumpa macam ni. Okay, jumpa Syah Raizan, kemudian subscribe Syah Raizan YouTube channel dan tekan loceng dan tekan all untuk mendapat notification. Kemudian korang buka korang punya IG dan korang type Syah_Raizan. Yang atas kali ni aku punya IG, korang tekan IG Syah Raizan, kemudian tekan follow. Dan selepas follow, korang komen dekat gambar ni, gambar last yang aku post. Korang komen dan subscribe dan follow Syah Raizan. Selesai. Okay, jadi aku dah tunjuk step macam mana korang nak menang giveaway daripada Syah Raizan. Dan aku akan buat giveaway selepas aku punya IG mencecah 10,000 follower dan subscriber YouTube aku 50,000 subscriber. Jadi dua-dua ni mencapai target aku baru aku buat giveaway. Aku akan umumkan dekat aku punya Instagram pemenang yang bertuah lah. Sekarang ni subscriber YouTube aku 49,500 orang, IG aku 9,500 orang. Jadi dua-dua ni sama, 500 orang sahaja lagi untuk mencapai target aku. So selamat mencubalah semua dan good luck. Semoga mendapat giveaway daripada Syah Raizan. Terima kasih. Assalamualaikum guys. So hari ni aku nak buat unboxing sikit. Unboxing crankshaft daripada CSA Racing. Crankshaft Y15 kapak. Okay, mula-mula kita tengok dekat kotak dulu. Y15 6mm. Tapi jangan tertipu dengan 6mm ni, sebab 6mm ni adalah total stroke. Dia sebenarnya adalah jet road 3mm. Upstroke 3mm, downstroke 3mm. So kat sini dia 3mm, jet road 3mm, bukan jet road 6mm. So kita buka barang ni. Macam aku beritahu tadi, 6mm adalah stroke. Kita tengok standard stroke 58.6 ataupun 58.7. 58.7 tambah 6mm iaitu stroke untuk crankshaft ni. Jadi total stroke adalah 64.7. 64.6 dia tulis ni, tapi 64.7 dia punya stroke selepas pasang crankshaft ni. So kita unboxing sikit. Kita tengok macam mana rupa crankshaft ni. So ni dah dia rupa crankshaft CSA kapak. Tapi dia punya kapak ni lain sikit daripada SEK ataupun HLD punya. HLD dengan SEK punya dia tak macam ni. Dia ni dia macam ni. SEK punya dia macam straight je. Kapak dia straight macam ni. Dia straight. Ni CSA macam ni. So dari segi performance aku tak tahu lagi. Sebabnya ni first time kita nak pasang dekat customer. Tak pernah pasang lagi setakat ni. Bila kita beli crankshaft ni akan dapat sekali bearing dan juga gear untuk timing chain.
So bearing yang kita dapat ialah bearing Taiwan, bearing bukan C3 ni, bearing standard. So kalau korang nak PMP je untuk crankshaft ni, korang kena beli bearing standard NTN atau apa-apa je lah yang standard. Jangan beli C3, jangan beli C4, jangan beli fiber, sebabnya nanti akan jadi lain lah crankshaft. Bearing crankshaft sebelah lain, sebelah magnet lain, sebelah clutch lain. Jadi kena pakai sama. So crankshaft ni adalah jack rod 3mm, di mana kalau jack rod 3mm kena pakai spacer 3mm. Tetapi crankshaft CSA ni mengeluarkan rod. Ni bentuk rod dia. Rod dia pun ringan ni aku rasa. Rod yang ringan ni bagus lah sebenarnya untuk motor modi. Lagi ringan rod, lagi sedap. Tapi kita nak ringan berserta tahan lah. Kalau ringan tapi tak tahan, kita tak nak juga. So rod dia keluar adalah rod 103. Rod 103. Jadi di sini kita kena pakai spacer 6mm, sebabnya jack rod 3, spacer 3, rod 3. Jack rod 3, rod 3, jadi kena pakai 6mm spacer. Jadi kat sini crankshaft ni rod, dia punya rod ratio cantik lah. Jack 3, rod panjang 3. So memang rod ratio memang cantik. Rod tak stress. Macam aku dah buat video sebelum ni, apa function rod panjang dan pendek. So rod ni rod panjang 3mm lah, standard size 100. Jadi apa lagi nak cakap, dari segi rod, nampak kualiti rod macam okey. Lepas tu dia punya pin bawah ni dia pakai kecil. Pin bawah ni bukan 28 ni, aku rasa 24 ni. Macam jack 6, jack 4.5, jack 6, jack 5, jack 8, 22. Sampai ni lah. Kalau jack 4 dia 28 lagi besar daripada ni pin. Yang ni pin kecil. Pin kecil 24mm. Jangan bimbang, sebabnya rod senang cari. So macam tu lah. Dari segi kualiti aku rasa tak ada masalah CSA. Sebabnya setakat yang aku dengar ni okey lah. Lepas tu bila pakai crankshaft ni, macam aku beritahu tadi lah, spacer kena pakai 6mm. 6mm. Spacer kena pakai 6mm, sebabnya kita jack 3, rod 103. Lepas tu rantai timing kena pakai yang 98. Jangan ambil yang 96 tambah 3. Jangan ambil 96 tambah 3 ni maknanya 97 lah. Jangan ambil 99, jangan ambil 100, ambil 98L. 98L untuk spacer sampai 7mm. Sebabnya kita pakai spacer 6, jadi rantai cun-cun lah nanti. Mungkin ada sedikit kendor sikit sangat je. Cun-cun lah. Bagi aku memang cun. So basically aku rasa untuk pasang crankshaft ni memang tak ada masalah sangat. Sebabnya bahagian bawah ni, macam aku bagi tahu tadi, dia dah pakai pin yang kecil. So kita punya rod tak ada terkeluar daripada crankshaft. Kalau pin kita besar, pin 28, contoh jack 4, rod ni akan terkeluar sikit. Tu function dia buat pin kecil. Jadi rod tak ada terkeluar, jadi kita PNP sahaja. Tak perlu nak canai rod ke, canai crankcase ke apa. PNP. Dari segi function crankshaft kapak ni, sebenarnya crankshaft kapak ni dia punya function adalah mengubah momentum crankshaft kita. Di mana kita bahagian atas ni kita ringan, bahagian bawah dia berat. So apabila kita crankshaft ni berpusing, dia punya momentum crankshaft tu lagi kuat. Aku rasa memang dari segi top speed dan juga pick up memang padu.
Sebab crankshaft ni pun aku rasa dengan tangan tak ada berat sangat. Dia ringan sikit daripada crankshaft SEK kapak. Dan dia memang lagi ringan lah daripada crankshaft yang bulat-bulat macam IKK ke Hyperspeed ke. So dari segi performance, nantilah aku siap motor ni, siap habis pantang semua, aku suruh owner buat video. Sebabnya dia ni pun kaki video juga ni, kaki fly. Nanti kita tunjuk dia punya result macam mana. Crankshaft ni nak pakai dekat blok 65mm. Sebelum ni Y15 ni spek 65 standard modi buat dengan kita juga. GPS dapat dalam 18 lebih lah, 184, 185. Dia punya GPS standard modi 65. So harap dapat bila pasang jack 3 ni lagi padulah. Macam tu lah. Jadi apa yang aku nak cakap, sekiranya korang nak beli crankshaft, korang kena tahu crankshaft yang korang nak beli tu jack berapa. Korang kena pandai tengok lah jack berapa. Sebab kadang-kadang dekat kota ataupun kedai sendiri tak tahu. Contoh macam ni, Y15 6mm dia tulis. Kalau orang tak tahu, orang beli, orang ingat jack 6 ni. Orang beli ingat jack 6. Lepas tu tengok road 103, belilah spacer 9mm. Beli-beli, pasang, tengok-tengok piston tenggelam. Sebelum ni dah ada orang PM aku, rasanya mungkin subscriber aku kot. Di PM dia cakap dia beli crankshaft 6mm, lepas tu road 103. Dia pasang dengan spacer 6mm, 9mm, piston tenggelam. Lepas tu dia pasang spacer 6mm, cun-cun, tapi road 103 di PM aku. Kenapa macam tu kan? Aku pun cakap lah, tunjuk crankshaft. Dia pun tunjuk dah dia punya crankshaft. So aku tengok, rupanya dia punya jack tu jack 3. Jack 3 root 103 macam crankshaft ni lah. Jadi kena pakai spacer 6. Jadi kita jangan salahkan owner kedai kalau kita salah beli barang. Sebab kita sebagai pembeli, kita kena tahu. Macam ni, Y15ZR racing crankshaft 6mm. Kat sini dia tulis 6mm. So kita kena pandai tengok. Macam mana kita nak tengok, macam aku cerita tadi lah, stroke atas 3. So kat sini dia jadinya total stroke. Kadang-kadang crankshaft ni dia keluar, dia tulis total stroke berapa. Kita kena pandai kira stroke. Barulah kita tak salah beli barang. Macam tu lah. Dari segi harga dia dalam 500 lebih. Macam tu lah, 500 lebih ke 600 lebih, macam tu lah. Lebih kurang 500, dekat-dekat 600 ataupun 600 lebih dia punya harga. Dari segi crankshaft ni, apa yang aku nak cakap, kalau pakai dengan 65, character engine kita over square. Over square ni di mana kita punya blok lagi besar lah daripada stroke. Sebabnya stroke kita sekarang ni 64.7, 64.8, 64.7. So blok kita 65. Jadi blok kita lagi besar daripada stroke. Character engine kita jadi over square. Macam jack 4, jack 4 dengan 65 dah jadi under square, di mana stroke kita lagi besar daripada blok. Jadi inilah dia motor yang kita nak pasang crankshaft tadi tu. Nama beli tepeng. Tengok viral betul ni. Motor mu viral lah ni. Sekarang ni spek 65 crankshaft standard. Masuk. Apa masalah apa resah je mak? Parangan Jam. Road. Jam road. Owner dia pakai sampai hancur bearing control. Dia punya road jam, alang-alang kita masuk jack road terus. Lalan makan con. Racun daripada Powerman jangan main-main. Mana-mana Powerman pun memang macam tu. Kerja Powerman memang meracun.
Tapi- Anak-anak. Tapi kita racun untuk kebaikan. Kita tahu orang kaki racing bila geng kaki racing ni lagi sedap kita racun. Macam tu. Kalau ikutkan kita nak racun Jet 6 tapi tak apalah. Jet 3 pun okey lah. Belum ni kelompok depan dah, okey. Kelompok depan dah belum ni. Kena upgrade level. Agak level sikit lah. Nak duduk depan. Sebelum ni kelompok tengah sebelum ni kelompok tengah dia target kelompok hadapan pula. Tapi insya-Allah dapat kelompok depan. Okay guys, jadi video untuk hari ni sampai di sini saja dan aku ucapkan kepada semua selamat ride. Sebabnya PKP sudah bakal berlangsung nanti dan ride dibenarkan. So yang penting hati-hati semasa konvoi. Jangan fly, jangan lumba-lumba. Kita ride slow-slow je, santai 80, 100. Kalau nak laju sikit 1-2 cukup lah. Tak perlu nak laju-laju. Sebab nyawa ada satu sahaja. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.